Menyemak kesahihan berita atau maklumat adalah sangat penting sebelum menyebarkannya selain memastikan ia datang dari sumber yang diyakini sahih. Layari sebenarnya.my untuk menangani gejala penularan berita palsu dalam talian melalui platform media sosial yang boleh memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Azizana Alam dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 13 Oktober 2022. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengesahkan isu tular mengenai empangan Kenyir Hulu Terengganu yang didakwa akan pecah berikutan bakal menerima taburan hujan lebat tahun ini sebagai palsu. NADMA melalui satu kenyataan menasihatkan orang ramai tidak terpengaruh dengan isu itu, sebaliknya mengesahkan beberapa paparan tersebar di media sosial adalah berkaitan latih amal pelan tindakan kecemasan empangan Kenyir yang diadakan pada 26 hingga 29 September lalu. Katanya semua agensi termasuk anggota komuniti perlu peka terhadap semua risiko bencana bagi memastikan tahap kesiapsiagaan berada pada tahap tertinggi. Dalam pada itu, jelas NADMA selaku agensi peneraju dalam pengurusan bencana negara, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan dalam menganjurkan pelbagai program latih amal. Katanya ia bertujuan meningkatkan keupayaan semua pihak supaya sentiasa bersedia untuk melaksanakan operasi berkaitan bencana dengan berkesan di samping berdaya tahan terhadap bencana. Bursa Malaysia Berhad menegaskan kebelakangan ini berlaku peningkatan laporan berkaitan penipuan pelaburan dengan skema atau penipu dalam talian didapati telah menyalahgunakan nama dan logo Bursa Malaysia serta mengaku sebagai kaki tangan bursa itu. Justru pengawal sedia bursa saham itu menasihati orang ramai agar lebih berhati-hati apabila didekati oleh pihak yang mengaku mempunyai pengesahan daripada bursa atau sebagai kaki tangannya dan hanya mengikuti saluran media sosial rasmi Bursa Malaysia. Dengan menggunakan saluran Telegram, skema ini menyalahgunakan nama dan logo Bursa Malaysia untuk memperdaya orang awam dengan mempromosikan skim cepat kaya dalam bentuk pelaburan untuk mendapatkan dana daripada peserta. Bursa Malaysia sama sekali tidak mengiktiraf atau memberi kebenaran untuk aktiviti tidak berlesen seperti ini. Sekiranya anda menemui saluran Telegram lain yang menggunakan nama Bursa Malaysia, semak dan sahkan dengan Pusat Khidmat Bursa Malaysia di talian yang disediakan. Juga polis menafikan berlaku kes penculikan atau cubaan menculik kanak-kanak di daerah Alor Gajah sebagaimana didakwa dalam satu rakaman suara yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Alor Gajah Superintendent Arsyad Abu berkata hasil semakan pihaknya mendapati mesej palsu daripada rakaman suara meminta orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan penculikan itu dipercayai sudah tular pada 2016 tetapi kembali diulang siar oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ujarnya rakaman suara itu mendakwa kanak-kanak terbabit diculik dan dilarikan dengan menggunakan kereta jenis Proton Iswara berwarna putih serta bercermin gelap dari Pengkalan ke Melaka pindah. Katanya lagi mesej itu juga mendakwa pihak berkuasa sedang mengesan kanak-kanak dan kenderaan terbabit serta meminta orang ramai membuat laporan polis jika mengetahuinya. Beliau sekaligus meminta masyarakat tidak sewenang-wenangnya menyebarkan berita palsu dan perlu merujuk pihak polis bagi mendapatkan maklumat tepat. Baik, untuk maklumat anda, Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU menafikan sebarang pelibatan atau penganjuran Karnival Usahawan Terengganu 2022 yang dijangka dianjurkan pada 19 hingga 20 Oktober depan di Drawbridge, Terengganu. Berita tular berkait penganjuran Karnival tersebut juga adalah berita palsu. Pengunjung pasar malam di Jalan Mawar Lahad Datu cemas menyaksikan sekumpulan lelaki bergaduh dengan menggunakan kerusi dan topi keledar sebagai senjata pada Sabtu lalu. Dan kejadian pada pukul 9 malam melibatkan sekumpulan lelaki dan seorang wanita itu kemudian tular di media sosial menerusi sebuah video berdurasi 1 minit 44 saat. Ketua Polis Daerah Lahad Datu ACP Rohan Shah Ahmad berkata bertindak atas maklumat bahagian siasatan jenayah ibu pejabat
Pejabat Polis Daerah Lahad Datu menjalankan siasatan dan melancarkan ops cantas seterusnya mengenal pasti suspek terlibat. Menurutnya, seramai 6 lelaki dan seorang wanita berusia 19 tahun hingga 28 tahun diberkas di tepi Jalan Kampung Unta di sini pada 11.40 pagi Ahad lalu bagi membantu siasatan. Beliau memberitahu kesemua suspek ditahan reman sehingga 13 Oktober hari ini bagi membantu siasatan kes, dan kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Seorang lelaki terkedu selepas menerima wang kertas RM100 palsu daripada individu yang membeli telefon bimbit daripadanya 20 September lalu. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Muhammad Zaid Hassan berkata, mangsa menyedari duit kertas yang diterima palsu ketika mahu mendepositkan wang di mesin deposit tunai CDM. Menurutnya, susulan daripada kejadian itu, mangsa mengalami kerugian RM1,700 selepas 17 wang kertas RM100 adalah palsu. Jelas beliau mangsa pada mulanya mengiklankan telefon bimbit untuk dijual di Facebook sebelum seorang wanita menyatakan minat untuk membeli. Beliau berkata mangsa tidak menyedari wang kertas yang diberikan suspek adalah palsu sehingga dia pergi ke mesin CDM untuk mendepositkan ke dalam akaun. Mangsa kemudiannya membuat laporan polis untuk siasatan bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Berikut merupakan panduan yang boleh digunakan bagi mengenali taktik panggilan dari skamer, dan taktik pertama yang digunakan adalah pemanggil ataupun skamer berkenaan akan cuba untuk mengambil tahu mengenai maklumat perbankan anda. Dan taktik seterusnya adalah pemanggil akan memaklumkan bahawa anda telah memenangi cabutan berdua, mempunyai cukai tertunggak dengan Jabatan Hasil Dalam Negeri atau memaklumkan bahawa anda terlibat dengan kes jenayah ataupun mempunyai saman yang tertunggak. Dan selain itu, antara taktik yang digunakan adalah memaklumkan panggilan adalah dari Mahkamah Tinggi KL dan mempunyai waran untuk menangkap anda. Panggilan dari skamer juga boleh bermula dengan operator yang memerlukan anda menyambung panggilan dengan menekan nombor kosong. Anda dinasihatkan agar menutup panggilan dengan segera sekiranya berasa curiga dengan panggilan tersebut. Bagi tahun 2019 hingga 2020, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM telah menerima 29 aduan berkaitan jenayah penipuan syarikat atau perniagaan tidak berdaftar termasuk kes penipuan pinjaman tidak wujud. Oleh demikian, berikut merupakan beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan anda menjadi mangsa seterusnya. Dan langkah pertama adalah dengan memastikan syarikat atau perniagaan adalah berdaftar dengan SSM. Dan langkah kedua adalah memastikan pinjaman dibuat hanya dari syarikat atau perniagaan yang mempunyai lesen dari Bank Negara Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Manakala langkah yang terakhir, pastikan tiada pembayaran dibuat ke akaun peribadi syarikat atau perniagaan tidak berkaitan dengan pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Juga waspada dengan sebarang tawaran yang terlalu baik atau menguntungkan, sama ada tawaran barangan, kerja, pelaburan, hadiah atau pinjaman. Antara modus operandi skamer untuk memancing mangsa adalah dengan mengumpan mangsa dengan tawaran yang lumayan, murah dan menguntungkan. Skamer kemudian akan mendesak mangsa untuk segera membuat bayaran dengan pelbagai alasan seperti peluang hanya sekali, jika lambat akan terlepas serta pelbagai alasan lain sehingga mangsa tersedar telah ditipu. Sentiasa amalkan sikap berhati-hati serta tidak mudah percaya pada tawaran too good to be true kerana anda mungkin adalah mangsa penipuan skamer. Sejak kebelakangan ini terdapat banyak iklan di media sosial yang menawarkan perkhidmatan part-time maid dengan harga murah yang kadang-kala tidak masuk akal atau too good to be true. Ya, ramai yang kelihatan tertarik dengan tawaran ini dengan sambutan yang diterima menerusi ruang komen. Namun, sebelum meneruskan urus niaga tersebut, anda dinasihatkan untuk menyemak setiap red flag yang ada bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan, dan saksikan video ini untuk mengetahui antara modus operandi yang sering digunakan serta tips dan nasihat dari PDRM.
Dan pastikan sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kat mana kita nak mengundi? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Beri saya 1 minit boleh untuk #FaktaPRU. Kali ini mengenai tempat mengundi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban. Anda mempunyai kad pengenalan bukan? Dengan segala butiran yang terdapat pada kad pengenalan warga negara Malaysia, pihak SPR dapat menentukan tempat mengundi anda melalui kaedah-kaedah ini. Yang pertama, lokaliti iaitu taman atau kawasan perumahan seorang pemilih menetap. Penentuan tersebut adalah berdasarkan alamat yang dinyatakan dalam kad pengenalan pemohon. Kedua, daerah mengundi iaitu pusat mengundi yang berdekatan dengan alamat pemilih. Yang ketiga, Dewan Undangan Negeri atau DUN iaitu gabungan beberapa daerah mengundi akan membentuk satu DUN. Dan yang keempat, Parlimen. 2 atau lebih DUN apabila digabungkan akan membentuk satu bahagian pilihan raya Parlimen kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan hanya mempunyai bahagian pilihan raya Parlimen dan tiada DUN. #FaktaPRU. Jumpa lagi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa. Petronas Letup de Langkawi Malaysia 2022 edisi ke-28. Jumaat 14 Oktober, siaran langsung perlumbaan peringkat keempat dengan laluan dari Sabak Bernam ke Meru Raya, Ipoh, 4.50 petang dan sorotan harian 11.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Demi bangsa dan negara, demi kebanggaan sang juara, we will never rest to become the best. Petronas Letup di Langkawi. Baik, ini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita ke segmen Semasa. Penduduk di beberapa kawasan di Kunak dikejutkan dengan gegaran akibat gempa bumi lemah berukuran 3.2 pada skala Richter yang dikesan berlaku kira-kira 13 km barat daya dari daerah ini pada lewat malam tadi. Penduduk kampung Bagiang Asmah Ahli, 30 tahun, berkata gegaran pada 11.10 malam itu berlaku dalam beberapa saat sahaja tetapi mendebarkan. Dan bagi penduduk kampung Getah Idris Samsudin, 44 tahun pula, beliau terjaga daripada tidur
selepas rumahnya tiba-tiba bergegar kuat selama beberapa saat. Dan sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kunak Muhammad Omar Bata berkata pihaknya tidak menerima sebarang panggilan kecemasan berkaitan kejadian gempa bumi lemah itu. Meskipun begitu, beliau berkata pihak bomba sentiasa mengambil langkah keselamatan dengan menjalankan rondaan pagi ini di kawasan Pekan serta sasaran utama seperti di kawasan bangunan tinggi. Menurut laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa itu berlaku di koordinat 4.6 darjah utara dan 118.2 darjah timur dengan jarak 13 km barat daya dari Kunak pada 11:10 malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat melakukan kunjungan hormat ke atas Raja Britain Raja Charles III di Istana Buckingham. Di sini, kunjungan hormat itu sempena lawatan khas Seri Paduka berdua ke London selama 6 hari bermula 10 Oktober hingga Ahad ini. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin berkata pada sesi kunjungan hormat itu, Raja Charles III berkenan menyantuni dan beramah mesra dengan Sultan Abdullah dan Tunku Azizah. Yang di-Pertuan Agong turut menyentuh isu hubungan dua hala antara Malaysia-UK termasuk isu alam sekitar dan pelancaran stesen jana kuasa Battersea, sebuah projek hartanah ikonik pelaburan Malaysia di London yang dirasmikan oleh baginda selepas sesi kunjungan hormat itu. Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara Johor Bahru, Johor ditutup secara rasmi 2 petang semalam. Semua 17 penduduk terjejas dari 3 buah keluarga dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas banjir surut sepenuhnya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam perkongsian maklumatnya memaklumkan PPS tersebut mula dibuka 10.30 malam kemarin selepas hujan melebihi 2 jam menyebabkan paras air naik ke perkampungan Paya Kenangan. Sumber Jabatan Pengairan dan Saliran pula menunjukkan paras air di 3 sungai masih melebihi paras normal. Bacaan paras Sungai Skudai melibatkan kawasan Kampung Laut dan Pasir semalam adalah 2.31 serta 0.28 meter iaitu pada tahap waspada. Manakala sungai terbaru juga pada bacaan waspada iaitu 1.83 meter berbanding paras normal 1 meter. Baik, bantuan makanan kering dihantar kepada 140 ketua isi rumah KIR di 4 rumah panjang yang terjejas banjir di daerah Bukit Mabung di Kapit semalam dengan menggunakan khidmat helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Pegawai daerah Bukit Mabung Robert Liman Deli berkata, bantuan tersebut diagihkan kepada mangsa yang tidak dapat berpindah di sekitar hulu Sungai Mujung melibatkan rumah panjang RH James Saka Bijay yang mempunyai 63 KIR, RH Ejon Ali sebanyak 24 KIR, RH Umbar Bunsu 31 KIR dan RH Ambu Sungai Tiau dengan 22 KIR. Beliau berkata 4 rumah panjang itu adalah antara 9 rumah panjang di daerah itu yang terjejas susulan banjir dan tanah runtuh yang mengakibatkan perhubungan jalan raya terputus. Selain itu, kaki tangan dari 4 sekolah rendah turut terjejas iaitu Sekolah Kebangsaan Mujung Tengah, SK Nangga Tiau, SK Nangga Oyan dan SK Oyan Tengah. Lebih 3,500 daripada 5,139 anggota polis kontijen Kedah bakal ditugaskan sepanjang pilihan raya umum ke-15 PRU15. Ketua Polis Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, keseluruhan keanggotaan itu bagi memastikan keselamatan dan proses pengundian berjalan dengan lancar. Selain itu, Polis Kedah juga akan memohon 1,000 bantuan keanggotaan dari Bukit Aman serta Pusat Latihan Polis Pulau Pol, sukarelawan polis dan agensi lain seperti Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Kita tak nafikan penglibatan kalau kita ada kekuatan sekarang ni 5139, tetapi kita tidak boleh pakai semua pasal kita pun ada tugas-tugas yang hakiki dan sebagainya yang kita boleh pakai sebanyak bukan 3,500 lebih. Tetapi kita juga ada elemen-elemen lain, tambahan bantuan dan sebagainya. Memang kita akan minta bantuan daripada pihak Bukit Aman, lebih kurang dalam 1,000 lebih bantuan yang kita akan minta tambahan
dan juga bantuan terutamanya pihak rela pun terlibat, sukarelawan polis pun ada, dan juga pihak-pihak pulapul lah, pusat latihan. Kita pun ada pusat latihan di sini. Nah, so all in all kita akan pakai. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyediakan bilik gerakan di setiap negeri bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM, Datuk Seri Nur Razlan Muhammad Razali, bilik gerakan tersebut bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang berlangsungnya PRU15. Pihaknya juga telah bersiap siaga dan akan bekerjasama dengan SPR serta PDRM. Kalau ada apa-apa perkara yang melibatkan isu-isu rasuah berkaitan dengan pilihan raya ini, maka kita akan mengkoordinasikan tindakan-tindakan ini bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan, iaitu bersama dengan SPR dan juga dengan PDRM. Dan itu bergantung pada keadaan. Di pihak kami sendiri memang dah bersedia dan kita telah gerakkan pun lah. Walaupun kita belum dapat tahu lagi bila tarikh penamaan calon dan juga tarikh pilihan raya tu, tapi persediaan kami adalah kita telah ready. Hanya satu laluan ditutup sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM Melaka yang akan berlangsung bermula 14 Oktober ini di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patit berkata penutupan jalan itu hanya membabitkan bulatan MITC menghala ke laluan masuk Hotel MITC bermula pukul 8 pagi esok hingga 6 petang 16 Oktober. Ujarnya orang ramai juga diminta memberi kerjasama dengan pihak berkuasa khususnya polis dengan mengikuti arahan atau tunjuk arah yang diberikan serta peraturan sedia ada bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Pelbagai aktiviti dan program interaktif akan dilaksanakan sempena Jelajah AKM yang berkonsepkan kenduri rakyat sepanjang 3 hari penganjuran program itu seperti sesi bual bicara dan perkhidmatan bantuan serta nasihat daripada pelbagai agensi berkaitan. Antaranya kaunter perkhidmatan kementerian dan agensi, gerai usahawan, Karnival Kejaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia dan Jualan Murah Keluarga Malaysia. Baik, dokumen Dekad Platinum Pertahanan Awam DPPA 2022-2032 yang dilancarkan semalam mampu memacu hala 7 Angkatan Pertahanan Awam APM dalam tempoh 10 tahun akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini termasuk aspek pengurusan bencana dan kesiapsiagaan nasional yang menjadi agenda utama diberi perhatian oleh kerajaan demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Dapat melahirkan keluarga Malaysia yang teguh bersama, berdaya tahan serta mampu mengadaptasi konsep masyarakat yang mampu membantu diri sendiri dalam kehidupan seharian, terutama ketika berhadapan sebarang insiden kecemasan, krisis, bencana dan peperangan. Baik, selain di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian mudah berita RTM. Baik, kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan.
ketua-ketua kerajaan negeri, kecuali Kerajaan Negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing pada tarikh yang sama dengan pilihan raya umum di peringkat parlimen, meskipun beberapa buah negeri telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN masing-masing. Penetapan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi serta urusan-urusan lain yang berkaitan adalah tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Satu Melaka dah pusing. Minggu ni tempat sama lagi. Minggu ni lain. Ada pameran kementerian sama agensi. Ada Carnival Kerjaya sama isukan. Jualan IKF ada. Sukan rakyat pun ada. Siapa boleh pergi? Semua boleh pergi. Kita kan satu keluarga. Tapi kat mana? Di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, Negeri Melaka. 14 hingga 16 Oktober. 9 pagi sampai 9 malam. Di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dan kini kembali, kita akhiri pastikan sahih dengan segmen notifikasi. Baik, jangan lupa untuk ikuti Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk perbincangannya Alif Bata Duniaku dengan panel jemputan iaitu Profesor Madya Dr. Abdul Aziz bin Mat Isa dan juga Ustazah Ifadiah Muhammad Dusuki pada malam ini jam 9 malam. Dan sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. Teruskan bersama kami esok pada waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk teruskan bersama kami juga setiap Isnin hingga Jumaat pada waktu dan jam yang sama. Dan selain daripada itu, pastikan anda mendapatkan juga maklumat dan info-info yang benar daripada laman sosial sebenarnya.my. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.